Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li ruhi al-Imam Asy-Syami rahimahullahu taala wa li ruhi al-Imam Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala, walil Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, walil Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, wali Syekhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu ta'ala, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Nawaina at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad-dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Anwarul Bahiyah fi Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah, dalam kita berada dalam daurah bulan Rajab yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita akan segala kebaikan daripada duduknya kita, beradanya kita dalam majlis ilmu, dan mengharapkan keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Begitu juga daripada insan yang kita kisahkan peristiwanya pada hari-hari yang sebelum ini dan juga pada hari ini, untuk kita sambung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, kebaikan-kebaikan dan pengajaran-pengajaran, diambil ibrah daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ahlan wa sahlan yang baru masuk bersama-sama dengan kita, yang mengucapkan salam, saya jawab salamnya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berada pada muka surat 21 kalau ikut cetakan Khazanah Banjariah, muka surat 21, dan kita baru selesai berbicara tentang 11 peristiwa. Ini yang nuskhah lah, muka surat 21 yang masing-masing punya. Yang lain, kalau ada nuskhah yang lain, tengok pada muka surat masing-masing lah. Setelah selesai kita berbicara tentang 11 peristiwa, mengambil ibrah, inkisyaf yang diperlihatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, tambahan Asy-Syami, yakni dalam riwayat daripada Imam Asy-Syami, beliau menambahkan lagi daripada 11 tadi peristiwa yang dipertontonkan, ada tambahan lagi oleh Imam Asy-Syami. Syurga berbicara fasih. Zada Asy-Syami wa ata ila wadin fawajada rihan tayyibatan baridatan wa rihal misk wa sami'a sautan faqala ya Jibril ma hadha, qala hadha sautul jannah taqulu ya rabbi atini ma wa'adtani faqad kathurat ghurafi wa istibraqi wa hariri wa sundusi wa abqari wa lu'lu'i wa marjani wa fiddati wa dhahabi wa akwabi wa sihafi wa abariqi wa marakibi wa asali wa ma'i wa labani wa khamri. Qala laki kullu muslimin
wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihah wa lam yushrik bi wa lam yattakhidh min duni andada wa man khashini fahuwa aminun wa man sa'alani a'taituhu wa man aqradani jazaituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu inni ana Allahu la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad wa qad aflahal mu'minuna fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qalat qad raditu. Dan telah datang baginda Nabi SAW ke suatu lembah. Baginda mendapati bau yang wangi, lagi lembut serta bau wangi kasturi. Baginda mendengar suara bergemuruh, maka baginda SAW bertanya, "Wahai Jibril, suara apakah ini?" Jibril berkata, "Ini adalah suara syurga yang berkata, duhai Tuhanku, berikanlah daku apa yang kau janjikan kepadaku." Maknanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala daripada nikmat-nikmat syurga. Syurga sebut pada Allah Ta'ala, "Ya Allah, sekarang ni tunaikan janjilah." Tunaikan janji. Dalam doa lepas azan yang kita selalu baca tu kan, innaka la tukhliful mi'ad kan. Allah itu sifatnya tidak memungkiri janji. Jadi janji Allah nak sediakan nikmat-nikmat yang kekal abadi untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi syurga tu nanti dia sebut pada Allah, "Ya Allah, masanya sudah tiba, bila sudah kiamat, maknanya akan diperhitungkan hamba-hamba dan disediakan bagi mereka nikmat-nikmat itu." Jadi syurga sebut pada Allah, "Duhai Tuhanku, berikanlah daku apa yang kau janjikan kepadaku." Apa dia nikmat-nikmat tu? Ni dilistkan. "Sungguh sangat banyak kamar-kamarku, bilik-bilik mahligai." Kalau kita di dunia ni, orang buat rumah, tengok rumah dekat country height tu, lalu tepi highway. Lalu tepi highway tu dah nampak air istana ni. Rumah besar ni tak tahu berapa bilik lah, dia letak dalam kan. Ada seorang di Madura kan, Pak Kiai di Madura, kahwin 10. Tu ajaran sesat lah. Dia kahwin 10, rumah dia tu ada 132 bilik. 132 bilik, 10 isteri dan anak dia jumlah berapa puluh orang lah. Semua duduk bawah satu bumbung lah, bawah satu rumah. Tapi itu pun kita kira besar dah lah. Satu rumah 132 bilik. Kita rumah 2 bilik pun jenuh nyapu. Kan, jadi syurga tu lebih lagi. Kan, sungguh banyaknya kamar-kamarku, bilik-bilik dalam syurga itu. Dan biliknya bukan macam kita kan, bubuh sikit katil, lemari, lepas tu bubuh meja make up sikit, dah penuh dah. Kan, tapi syurga tu sangatlah luasnya. Kain suteraku, ini kita kata kalau di dunia ni benda mahal-mahal lah. Benda yang mahal-mahal, benda yang eksklusif, yang tak semua orang boleh pakai, kan. Jadi itu tempatnya di syurga. Kain suteraku, kain sutera ni terutama bagi orang lelaki lah. Orang lelaki dunia ni dia tak boleh pakai. Jadi di akhirat dia jadi pakaian kepada ahli syurga. Kan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cadang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ni belilah ni kain sutera cantik." Kan, belilah, pakai waktu solat dan pakai waktu engkau bertemu dengan delegasi. Maknanya majlis rasmi lah, macam kita baju batik lah. Kan. Jadi pakailah ni kain cantik ni, bila jumpa delegasi rombongan yang datang, pembesar-pembesar ni, pakai cantik-cantik sikit lah. Jadi daripada situ memang kita tahu bahawa kita berhias ataupun kita pakai cantik ni, yang pertama sebab solat lah. Solat tu, kalau cari telekung tu kan, janganlah yang dah bertek lalat, yang 3 bulan tak basuh kan. Yang itulah kita bawa solat. Yang solat tu lah yang paling cantik patutnya pakaian yang kita pakai. Begitu. Kalau jubah tu kan, sampai orang confuse, sebenarnya dia jubah putih tapi collar dia warna hitam kan. Sama ada dia collar tu memang warna lain atau sebenarnya putih yang sudah jadi hitam. Kalau orang lelaki, kopiah dia kan, kopiah dia tu kuning-kuning naik ni, separuh ni naik. Dia berkulat kan, sebab peram. Kepala basah-basah, wuduk, sarung kopiah. Jadi kuning naik, tak pernah dibasuh. Itulah yang bawa ke solat. Jadi Sayyidina Umar kata, bawa solat ni kain cantik-cantik ni, ataupun bila bertemu dengan orang lain. Dua keadaan lah. Kan bila kita ada perkumpulan, maka kita berhias itu, bukan tujuan untuk kita menayang-nayang ataupun menunjuk-nunjuk harta, tapi atas dasar maknanya berindah-indah kerana pertemuan dengan saudara Muslim. Orang pun selesa kan. Takkan nak pakai baju pagoda, roti kirai, pergi jumpa orang kan. Tambah lagi majlis rasmi. Kan, majlis rasmi. Jadi biar elok sikit lah. Kan.
Tapi Nabi sebut apa? Nabi kata tak boleh. Siapa yang pakai pakaian ini, maknanya tidak ada lagi bahagian. Siapa yang pakai bahagian ini pakai pakaian ini di dunia, maka tidak ada lagi bahagian dia di akhirat. Maknanya nak bagi tahu kain sutera ni haram bagi orang lelaki. Kalau dia pakai, buat benda haram lah. Buat benda haram, berdosa. Berdosa maknanya di akhirat tak ada bahagian dia lah. Syurga tu penuh dengan pakaian sutera. Jadi dunia tu tak boleh. Dia buat benda haram. Jadi hadis tu panjang lah. Tak berapa lama lepas Nabi sebutkan hadis tu, Nabi hadiahkan Sayyidina Umar baju sutera, kain sutera. Jadi Sayyidina Umar macam pelik lah. Hari tu bukan kata tak boleh kan, ini apa hadiah sutera pula. Tu orang lelaki tak boleh pakai. Nabi kata, aku hadiah bukan untuk kamu pakai kan, kamu boleh bagi isteri kamu, kamu boleh bagi apa, boleh hadiahkan pada orang lain, kamu boleh jual. Jadi Nabi bagi cadangan. Jadi apa namanya, sebutan Nabi tu dia terhad lah, bukan diluaskan. Luas tu kalau dikias-kiaskan masalah juga. Maknanya kalau benda haram orang bagi kat kita, boleh lah jual balik. Apa, kita tak boleh manfaat. Ada orang apa, jumpa babi tergelempang tengah jalan contoh kan. Ni rugi pula tengok babi ni macam ni kan. Dia Cina, kita ambil jual kat Cina. Boleh tak? Tak boleh. Dia bukan diluaskan dengan kias macam tu. Kan, walaupun Nabi sebut tentang khusus, maknanya kain sutera, cerita kain sutera lah. Kain sutera tadi, isteri masih halal pakai, orang perempuan masih boleh pakai. Kalau dijual pun, jual orang perempuan beli tak ada masalah. Jadi, apa namanya, akhirnya apa yang dibuat dia Sayyidina Umar akan kain sutera tu, Sayyidina Umar beri kepada adik dia yang belum Islam. Adik dia yang belum Islam, dia jadi satu hubungan hadiah tadilah. Hadiah tadi, adik dia yang belum Islam supaya dia tertarik lah. Maknanya Islam ni tak menghalang agama adik-beradik tadi. Walaupun adik tadi belum Islam, kan, tapi maknanya bagi hadiah, hubungan silaturahim tu tidak terputus lah. Kan, walaupun agamanya sudah berbeza. Dan itu boleh jadi satu bentuk dakwah. Kan, satu bentuk dakwah. Okey, itu cerita sutera lah. Jadi sutera ni pakaian syurga. Kemudian apa? Pakaian suteraku, kain suteraku dan selendang suteraku. Mutiara penuh sutera kan. Mutiara begitu juga. Ini perhiasan-perhiasan permata-permata yang mahal-mahal ni. Intanku, perakku dan emasku. Semalam dalam riwayat Kifayatul Muhtaj didetailkan sikit kan. Ada zamrud, ada jauhar, ada kalau kita ada ilmu perbatuan ni, kita akan boleh bezalah. Kan, kalau merah apa, rubi kan. Merah rubi, kalau hijau zamrud tu emerald. Lepas tu apa, ada Swarovski lah. Dia bentuk-bentuk diamond lah kan. Bentuk-bentuk diamond, merah, hijau, biru ada biru. Biru ada. Kita ilmu permata ni tak berperti juga kan. Tapi dia setiap satu tu memang adalah nama dia. Kan, ada satu tu ada nama dia. Jadi bayangkan kalau dekat dunia ni pun, maknanya tambah orang perempuan lah. Kalau permata ni dengan orang perempuan memang dia gila lah kan. Tudung yang harga RM10, boh Swarovski sebiji, 2 biji, 3 biji jadi 150 kan, macam tu. Dia nilai dia naik kan dengan sebab permata. Boleh bayanglah syurga itu penuh dengan permata-permata itu. Kan, jadi penuh dengan benda-benda yang bernilai. Perakku dan emasku. Kita kat sini emas kan kira main gram. Orang pun buat pelaburan emas, kumpul bar pun berapa gram. Harga pun kita tanya kat kedai, ni gelang ni ada berapa gram emas, ditimbang apa ikut gram dia kan. Jadi boleh bayanglah syurga tu, yang Nabi naik Mi'raj tu pun, tangga tu pun dibuat daripada emas. Kan. Jadi mahligai buat rumah daripada emas, daripada perak. Jadi keadaan itu memanglah bahagian daripada benda yang kita di dunia ini pun tak mampu untuk laksanakan kan. Ada satu berita saya baca, Istana Britain rasanya. Istana Britain dia ada satu mangkuk tandas daripada emas. Dia buat mangkuk tandas daripada emas. Mangkuk tandas tu mungkin curi lah. Dicuri daripada istana. Tapi istana buat pameran lah. Kan, ada mangkuk tandas daripada emas, siap boleh bagi demonstrasi, maksudnya boleh try guna. Dia bagi 3 minit seorang. Masuk dalam
Nak try lah kok berak atas mangkuk tandas emas jadi wangi kan. Yang keluar tu tak, tetap juga busuk kan. Jadi lambang kemewahan, kita ceritanya adalah benda-benda ni semua lambang kemewahan. Emas, perak, intan, permata, berlian, sutera dan benda-benda lain lah ya. Sungguh sangat banyak gelas-gelasku, pinggan-pingganku. Ustaz Abdul Rahman pun sebut dah, ahli syurga tu minum kats kan. Dia minum dalam piala, bukan minum cawan biasa macam ni. Dia minum dalam piala. Minum pun seleranya Masya Allah kan. Pinggan-pingganku, kendi ni jak. Jak. Dia apa? Tempat yang pegang air yang lebih besar lah. Kendi. Dan kenderaan-kenderaanku, waktu tu tak boleh nak bayang lah kenderaannya macam mana. Kita pun hidup kat dunia ni makin lama makin canggih. Sekarang ni pun dah orang develop EV, electric vehicle. Harganya pun tak tahulah macam mana. Semua dah tak nak pakai petrol, semua dah nak pakai elektrik, semua dah nak pakai autonomous driving, tak ada driver, key in saja, tekan, pergi Kubat Center, tidur, tahu-tahu sampai depan, dibawa dek kereta. Teknologi sekarang pun kadang-kadang lah luar jangkauan kita. Kan suatu benda yang 20 tahun, 30 tahun lalu kita tak pernah terfikir pada hari ni ada kereta boleh parking sendiri. Kan maknanya sudah, itu baru dalam 20-30 tahun. Jadi nak bayang kenderaan di syurga ni. Dalam satu hadis Nabi SAW pun pernah bersabda, Nabi kata ahli syurga ni dia saling merindui. Kan jadi yalah, bayangkanlah mahligai syurga tu yang orang paling berdosa pun dapat besar 10 ganda dunia. Kalau kita sekarang daripada section 4 kan, nak datang sini pun ambil masa 10 minit kan. Rasa jauh lah. Rasa jauh. Jadi kalau yang antara mahligai ahli syurga dengan mahligai tu 10 ganda dunia jarak, ataupun yang macam kita baca sebelum-sebelum ni 500 tahun perjalanan antara satu langit ke satu langit. Kan jadi macam mana ni nak pergi jumpa kawan-kawan ni? Kan? Sebab ahli syurga tu dia saling merindui. Dulu kita dekat dunia dipertemukan dalam majlis ilmu, kita seronok. Kan kita seronok pergi ngaji. Kan dipertemu walaupun secara maya, masing-masing di rumah masing-masing pun ada medium Facebook ni kita dipertemukan, tak kisahlah. Kan tapi ahli syurga tu macam itulah keadaan dia. Kita sebagaimana kita merindui majlis ilmu tu, begitu juga nanti ahli syurga dia merindui duduk lepak dalam taman yang sama. Kita ni kira duduk lepak dalam taman yang sama lah ni. Jadi nanti kerinduan itu terbawa sampai ke syurga. Jadi bila mana rindu, Nabi sebut pada sahabat. Nanti sahabat-sahabat ni bila dia teringat, dulu kita ngaji Isra' Mi'raj kat Kubah lah. Kan? Mana ya kawan-kawan masa di Kubah dulu, yang datang ngaji sama-sama dulu. Dia bila teringat, Nabi sebut, nanti sariru hadha yadhhabu ila sariri hadha. Nabi kata, katil orang ni akan pergi pada katil orang ni. Jadi Nabi sebut bahasanya simple pada masa tu. Kan sebab takkan Nabi nak sebut nanti ada private jet Boeing 787 apa benda Nabi sebut. Kan sahabat pening pula kan. Jet tu apa Rasulullah? Jet kami tak pernah jumpa jet. Jadi Nabi simple kan. Sebenarnya Nabi dah nampak syurga. Nabi dah tengok apa yang berlaku. Jadi hatta Nabi dah masuk pun dalam syurga. Jadi Nabi nak simplekan kepada para sahabat. Jadi itu sebenarnya satu cara kita. Bila kita bercakap dengan orang, kita tengok akal orang yang berada di hadapan kita. Sesuaikan cara penggunaan. Jangan sembang tinggi melangit, benda orang tak faham. Cakapnya dengan orang yang tak faham apa-apa. Kan? Jadi orang yang khali zihin, ada cara bercakap dengan dia. Orang yang dia dah ada ilmu, ada syak, ada cara dia nak bercakap. Macam itulah. Jadi Nabi kata katil orang ni akan pergi pada katil orang ni. Sebenarnya tu Nabi nak jelaskan transport dalam syurga. Nak khabar transport tu, kalau kita sekarang, walau secanggih mana kereta, autonomous ke apa benda kita sebut tadi, ada private jet ke apa, tetap kita kena pergi airport. Kan tetap ada tempat nak apa? Depart, tetap ada tempat nak landing, macam-macam lah. Tapi nak kabarnya syurga ni daripada atas katil je. Maknanya sariru hadza ila sariri hadza. Katil orang ni ke katil orang ni. Tiba-tiba teringat, kawan-kawan ngaji Kubat Center, mana katil dia tu pergi. Maknanya tanpa dia senang sangat lah. Nak kabarnya nikmat dia tu senang sangat sampai kita tak payah bergerak daripada katil kita. Kita tengah lepak tidur, ada transport yang akan bawa kita jumpa pada sahabat-sahabat kita yang kita rindui. Tu sampai macam tu lah nak kabarnya nikmat syurga dengan kenderaan dia. Kita tak boleh bayanglah bentuk kenderaan tu macam mana.
Nabi masa dengan sahabat-sahabat, Nabi cuma bayangkan katil saja. Nabi kata katil orang ni akan pergi kata kepada katil orang ni. Macam tu contohlah kan, zaman kita ni kita nak kata kenderaan paling canggih, kenderaan paling laju, apa-apalah kan. Okey, kemudian apa? Sungguh sangat banyak maduku, air minumanku, susu segarku dan arakku. Kita kalau dapat ngopi sedap kan, sambil sembang-sembang kan, maknanya benda yang kita nikmati tu antaranya adalah kita lepak minum. Jadi minuman dalam syurga tu pula sangat banyak. Nak dikabur banyaknya sampai dia bagi sungai. Kan, sampai dia bagi sungai. Maknanya minum tu pula tak haus-haus. Maknanya setiap kali minum tu nikmat. Setiap kali minum tu nikmat. Rasanya pula berubah. Maknanya teguk yang kali ni rasa lain. Teguk yang kali tu lagi lain lagi. Sedap. Setiap kali tu banyak warnanya, banyak rasanya mengikut sebahagian riwayat kan. Satu makanan kita habis-habis pun ikan siakap 3 rasa. 5 rasa ada orang buat kan. Ada juga. Saya tengok menu kat mana ke, ikan siakap 5 rasa. Ni apa lagi 2 ni dia kata kan. Rasa puas. Dia tambah kan. Rasa sedap dan rasa puas. Yalah, bubuh lah apa-apa pun. Kan, masam, manis, pahit ke payau, bubuh lah 5 rasa. Itu pun kita rasa banyak dah. Kan. Jadi macam mana satu makanan ada 100 warna dan 100 rasa. Kan, setiap kali masuk tu rasa dia rasa yang lain-lain. Allah, itu nak kabur nikmat lah. Nikmat syurga tu memang tak samalah dunia. Sebab tu Nabi SAW sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Itu kesimpulan lah. Mata tak pernah tengok, kemudian telinga tak pernah dengar daripada keindahan sedapnya bunyi dia, dan juga yang tak pernah terjangkau di akal fikiran. Kita terfikir pun tak pernah. Macam mana nak fikir? Memang benda banyak sangat kita tak boleh fikir lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita syurga semuanya. Amin. Allah berfirman, engkau aku sediakan untuk orang Islam lelaki dan perempuan, untuk orang beriman lelaki dan perempuan, untuk orang yang beriman kepadaku, kepada Rasulku, orang yang beramal saleh dan tidak mensyirikkanku, menyekutukanku, dan tidak menjadikan sekutu-sekutu selainku. Barang siapa yang takut kepadaku, maka dialah orang yang beriman. Sesiapa yang memohon kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya. Dan sesiapa yang memberikan hutang, yakni infak keranaku, nescaya aku membalaskan. Dalam ayat Quran tu kan, yuqridullaha qardan hasana kan. Sebenarnya kita ni buat urusan ni, urusan Allah tanya siapa dia yang nak buat urusan berhutang dengan aku. Maknanya hutang tu dia infakkan, kemudian Allah Ta'ala bayar kepada dia. Kan, dia buat hutang gitu. Kerana aku, nescaya aku membalaskan kepadanya. Digandakan lah. Dan siapa yang bertawakal kepadaku, pasti aku akan mencukupkannya. Tawakal di sini adalah menyerahkan diri ataupun menjadikan Allah sebagai wakil. Jadi dia akan cukupkan. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selainku, aku tidak pernah memungkiri janji. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Maha suci Allah sebaik-baik zat yang menciptakan. Ini apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Allah Ta'ala bagi pada syurga. Engkau tu, kata Allah kepada syurga, aku sediakan untuk orang-orang ni. Ni semua ciri-ciri ahli-ahli syurga ni. Semuanya. Siapa yang bertawakal, siapa yang banyak infak, siapa yang beriman, tidak syirik kepada Allah. Jadi semua orang ni yang dapat nikmat-nikmat tadilah. Lalu syurga pun berkata, sungguh aku telah redha. Maknanya redha lah syurga dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terus kita pergi laju sikit lah. Laju sikit ni hari Rabu dah ni. Cadangnya 2 kali lagi. Ataupun kita tambah sekali lagi lah. Tengok Sabtu ataupun Ahad, tengok macam mana. Kalau tak dan habis. Syarah panjang lambat habis. Suara jerkahan neraka. Wa ata ila wadin fasami'a sautan munkaran. Wa wajada rihan muntinatan. Faqala ma hadha ya Jibril. Qala hadha sautu jahannam. Taqulu ya Rabbi atini ma wa'adtani. Faqad kathurat salasili wa aghlali. Wa sa'iri wa hamimi. Wa dari'i. Wa ghassaqi wa adhabi. Wa qad ba'uda qa'ri. Wa ishtadda harri. Fa'atini ma wa'adtani. Faqala laki kullu musyrikin wa musyrikatin wa kafirin wa kafiratin
wa khabithin wa khabithatin wa kullu jabbarin la yu'minu biyaumil hisab. Allah. Dan baginda Nabi SAW mendatangi suatu lembah, lalu baginda terdengar suara seram yang sangat menakutkan, dan di situ baginda mendapati pula bau yang sangat busuk. Lalu baginda SAW bertanya, suara siapakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara jerkahan neraka Jahannam yang berteriak-teriak, wahai Tuhanku, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Sungguh telah sangat banyak rantai-rantaiku. Ini benda-benda dalam penjara pula ni, benda-benda yang menyeksakan, benda-benda azab. Sebab antara azab, antara bentuk nikmat adalah apa? Kebebasan. Itu kebebasan tu dalam syurga. Dan antara bentuk azab adalah pengurungan. Pengurungan tu satu penyeksaan. Kan dikurung tu seksa. Jadi neraka tu penuh dengan benda-benda kurung tu. Tak nak bagi lari, dirantai kaki, dirantai leher, macam tu. Jadi penuh dengan rantai-rantai. Pasung tahu pasung? Pasung ni kalau cara gari orang dulu. Orang dulu gari, tangan diletak belakang, diletak satu kayu merentang di belakang tengkuk. Jadi dia letak tangan dia begitu, diletak kayu merentang belakang. Itu namanya pasung. Kan gari orang dulu lah. Gari orang dulu. Api-api seksaanku, air panasku, buah-buahan yang berduri, zakum kan, air nanahku, dan juga azabku. Ini semua benda-benda busuk, benda kotor, benda yang jijik, semua duduk dalam neraka. Sungguh sangat dalam kawahku. Kan disebutkan apa? Satu batu yang dijatuhkan daripada atas tu, nak dengar bunyi kluk sampai ke dasar tu 70 tahun. 70 tahun. Tu dalamnya dia punya kawah dia. Kan? 70 tahun perjalanan. Bersangatan panasku. Maka berikanlah apa-apa yang kau telah janjikan kepadaku. Dia ada juga yang sejuk kan, bersangatan sejuk pun ada juga. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bagimu, ini siapa ciri-ciri ahli dia lah. Bagimu segala orang musyrik, lelaki dan perempuan, orang kafir, lelaki dan perempuan, orang yang jahat di kalangan lelaki dan perempuan. Cuma fajir ni ataupun orang jahat ni, dia akan masuk dulu tapi akan keluar. Kan yang musyrik, yang kafir tadi masuk, tidak akan lagi keluar. Dan setiap penderhaka yang sombong, yang tidak percaya dengan hari hisab di hari akhirat kelak. Maknanya di dunia dulu dicabar-cabar kan. Mana dia Tuhan tu mana? Mana azab kata? Aku buat dosa, aku derhaka, aku tak sembah Tuhan. Mana dia azab? Mana-mana? Dia cabar-cabar. Dia tak percaya dengan hari akhirat. Maka ditunjuk nanti dia dapat. Waktu tu lah baru dia rasa kan. Minta balik semula ke atas muka bumi. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan, tolonglah apa namanya? Rabbana, apa ayat tu? Sajadah tu. Absarna. Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah nampak dah azab ni dengan mata kepala kami sendiri. Absarna wa sami'na. Kami dah dengar dah jerkahan orang-orang yang menjerit dan seksa ni. Kan, farji'na, tolonglah patahkanlah balik kami ke muka bumi. Na'mal salihan. Kami nak jadi orang soleh. Nak buat amal. Inna muqinun. Sekarang kami dah yakin. Dah nampak sendiri baru yakin. Tak ada apalah. Tak ada dah lah masa untuk beramal tadi. Orang suruh yakin dunia ni lagi. Kan? Yakin, percaya je lah dunia ni lagi. Walaupun tak nampak lagi. Kan, itulah orang beriman tadi. Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala azab api neraka. Walaupun sedikit, walaupun sekejap. Mudah-mudahan tidak diberikan oleh Allah Ta'ala akan kita merasai azab api neraka Allah. Amin. Seterusnya, Dajjal penyesat umat. Ini cerita Dajjal pula. Wara'ad Dajjal fi suratihi ru'ya ainin la ru'ya manamin. Faqila ya Rasulullah kaifa ra'aitahu? Qala failamanian wa huwa aqmaru hijanin. Ihda ainaihi qa'imatun ka'annaha kawkabun duriyun ka'anna sya'rahu aghsanu syajaratin syabbahahu bi'abdil Uzza ibn Qatan. Jadi tadi yang pertama, bab syurga dan neraka tadi, sebahagian ulama' kata syurga tu Nabi site visit. Yang tadilah. Tadi syurga tu Nabi masuk, Nabi tengok, Nabi lihat sendiri macam mana nikmat-nikmat dalam syurga. Tapi neraka tidak. Neraka tu macam istilah kita tu difilmkan lah kot. Ditayang saja. Sebab apa? Sebab haram ke atas tubuh Rasulullah untuk terkena api neraka. Jadi Nabi tak masuk dalam api neraka.
Neraka tu dipertonton saja kepada Rasulullah. Rasulullah tengok keadaan orang dalam neraka tu macam mana. Bukan Nabi masuk site visit neraka, tidak. Tapi sebahagian ulama kata begitu. Yang syurga Nabi site visit. Nabi ziarah tengok. Dan baginda Nabi SAW melihat Dajjal. Dia ada sekarang ni ada di satu pulau lah. Dajjal ni pun perbahasan akhir zaman. Boleh baca kitab Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah. Beliau susun Kiamat Hampir Tiba. Nama kitab tu. Detail cerita tentang Dajjal. Dia daripada sebelum datang Dajjal, waktu kritikal tengah Dajjal beroperasi, dan setelah selesai Dajjal. Dia bagi pada 3 fasa. Ini kiamat yang dah last lah ni. Fitnah Dajjal tu yang apa dia panggil akbarul fitan kan. Fitnah paling besar sekali dalam sejarah akhir zaman. Jadi Nabi SAW melihat Dajjal dalam rupanya yang sebenar, dengan penglihatan matanya, bukan dalam mimpi. Maka Rasul SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana rupa bentuk Dajjal yang tuan lihat?" Ni nak cerita ni, hadis ni ataupun riwayat ni bukan berlaku waktu Nabi tengah Isra' Mi'raj ni. Nabi nak cerita, Nabi diperlihatkan, Nabi jumpa Dajjal. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi cerita balik kat sahabat. Ini yang kata ditanya ni, bukan maknanya tiba-tiba waktu tengah Isra' Mi'raj tu ada orang tanya Rasulullah. Tak. Rasulullah cerita balik apa yang berlaku ketika mana Nabi SAW jumpa dengan Dajjal. "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk rupa Dajjal yang tuan lihat?" Baginda SAW berkata, "Orangnya sangat tinggi." Jadi dia orang. Dia orang. Maka dia menafikanlah. Ada sebahagian orang kata, mana ada Dajjal ni? Dia cuma satu simbol saja kan. Simbol tu simbol lah juga. Tapi ada yang menafikan. Dajjal ni manusia sebenarnya. Dia manusia. Orangnya sangat tinggi dan sangat besar tubuh badannya. Putih bersih warna kulitnya. Salah satu biji matanya terkeluar. Ini pun berlaku setelah dia mengaku Tuhan. Asalnya dia macam biasa juga. 2 biji mata dia. Cuma lepas dia mengaku Tuhan, maka keluar di dahi dia perkataan kafir. Kemudian mata dia satu mengecut, satu lagi tersembul. Dia nampak macam satu mata. Bukan macam yang kita bayangkan apa macam Minion tu kan. Sebiji mata tengah-tengah macam tu saja kan. Dia asal manusia 2 mata. Tapi lepas dia mengaku Tuhan, Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Walaupun dia ada sebahagian yang so-called dia mengaku dia mampu buat macam mana Tuhan buat. Sebab dia mengaku dia Tuhan kan. Dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh banyak benda yang dia boleh buat. Tapi Allah Ta'ala zahirkan benda paling simple sekali, iaitu mata dia pun cacat. Satu tu terkecut macam kismis. Dan satu lagi terjojol keluar. Kalau istilah mudah kita macam ni lah. Kalau betul dia Tuhan, mata dia lah dulu dia repair. Kan orang tengok pun kan. Macam mana Tuhan satu mata kismis, satu mata terjojol keluar. Tapi punya ramainya pengikut dia. Itu dipanggil zaman fitnah. Zaman fitnah tu kerana apa? Kerana orang tertipu dengan benda yang sah-sah nampak kebenaran, orang tak ikut. Tapi benda-benda yang sah-sah salah, orang ikut. Kan? Jadi istilah dia, kalau dia betul Tuhan, kalau kita lah ada kuasa macam-macam benda, mestilah kita repair image kita dulu. Kan? Ni dahi dia pun jelas tulis kafir tak boleh padam. Mata dia pun kecut sebelah. Jadi benda-benda macam tu. Tapi orang tetap ramai ikut. Itu namanya fitnah. Baik. Salah satu daripada biji matanya terkeluar. Matanya seumpama bintang yang berkelip-kelip. Rambutnya tebal seakan-akan dahan kayu yang rimbun daun dia. Baginda menyamakan rupa paras Dajjal itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan. Ini ada rupa dia lebih kurang lah. Ini cerita panjang. Boleh tengok. Cari kitab Syekh Fahmi Zamzam tu. Kiamat Hampir Tiba. Detail cerita dia. Sangat detail. Baik, terus. Kita tak berhajat nak panjangkan cerita di situ. Tiang-tiang Islam. Wara'a amudan abyada ka'annahu lu'lu' tahmiluhul malaikah. Faqala ma tahmilun. Qalu amudal islami umirna an nada'ahu bisyam. Ini sampai ke sini intahat ziyadatus syami, maknanya Imam Asy-Syami tambah riwayat tu sampai sini. Dan baginda SAW juga melihat tiang-tiang besar berwarna putih seumpama batu permata yang dipikul oleh sekumpulan malaikat. Lalu Rasul SAW bertanya, tiang apakah yang kamu semua pikul itu? Para malaikat berkata, itu adalah tiang-tiang agama Islam
yang kami diperintahkan untuk meletakkannya di negeri Syria. Jadi termasuklah sebagian ulama kata Dajjal tu juga duduk di satu pulau yang dekat-dekat dekat tempat dekat Syam lah. Sebab nanti dia akan buat pasal dulu dekat area-area orang Yahudi. Sebab pengikut Dajjal ni paling ramainya adalah daripada kalangan Yahudi. Kan mereka bersedia untuk memberikan sokongan penuh apabila Dajjal muncul. Itu cerita akhir zaman. Sama ada sampai ke tidak ke tempat kita, wallahu alam. Tapi dalam riwayat banyaknya berlaku di sekitar sana lah. Di sekitar Syam, Syria, di Palestin. Dia cerita main story tu berlaku di sana. Kan? Walau bagaimanapun ada hadis-hadis yang menyebutkan Dajjal ni dalam tempoh 40 hari tu satu dunia dia akan jejak. Cuma cara dia jejak tu macam mana? Sama ada dengan betul-betul dia hadir ataupun fikrah dia saja yang masuk. Itu sebagian ulama berkhilaf lah. Tapi kita kata logik sajalah, zaman kita pun ada TV, ada media sosial. Semua orang pun kalau pun tidak jadi, dia bukan jadi Yahudi kan, dia bukan masuk Yahudi, perangai dia macam perangai Yahudi, ikut apa yang jalan hidup orang Yahudi dan sebagainya. Terus rintangan di sepanjang jalan hidup. 5 hal yang selalu menggoda Nabi SAW dan umatnya. Yang pertama, penyeru Yahudi daripada arah kanan. Wa bainama huwa yasiru izda'ahu da'in an yamini. Ya Muhammad, unzurni as'aluk. Falam yujibhu. Faqala ma hadha ya Jibril. Qala hadha da'il Yahud. Amma innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Dan seterusnya baginda Nabi SAW berjalan dan mendengar ada suara orang panggil di sebelah kanan. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu. Baginda Nabi tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda bertanya kepada Jibril, panggilan ini daripada siapa wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara penyeru agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilannya itu, nescaya umatmu akan condong hati kepada agama Yahudi. Dia panggil, mailah singgah Sat, mai sembang-sembang Sat. Tapi Nabi tak jawab. Jadi dalam sebahagian riwayat tu sebut, kalau engkau jawab, nescaya umatmu pakat ikut belakalah. Jadi Yahudi. Jadi Nabi tak menjawab. Yang kedua, penyeru Nasrani dari arah kiri. Fabainama huwa yasiru izda'ahu da'in an shimalihi ya Muhammad anzirni as'aluk. Falam yujibhu. Faqala ma hadha ya Jibril. Qala hadha da'in nasara. Amma innaka law ajabtahu la tanassarat ummatuk. Dan dalam masa baginda Nabi SAW berjalan-jalan, tiba-tiba baginda dipanggil oleh satu suara dari arah kirinya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku nak bertanya kepadamu. Baginda tidak mempedulikan seruan itu dan meneruskan perjalanannya. Baginda Nabi SAW bertanya, apakah gerangan orang yang menyeru itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah suara penyeru agama Nasrani. Kalau seandainya engkau jawab panggilannya, nescaya umatmu akan cenderung hati kepada mengikuti agama Nasrani. Jadi ini gangguan oleh dua kelompok besar yang setiap hari kita minta lindung. Di mana kita minta lindung tu? Dalam suratul Fatihah. Kan, ghairil maghdubi, kita minta tunjuk jalan kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdubi alaihim adalah Yahudi. Bacalah mana-mana tafsir pun akan menyebutkan al maghdubi alaihim itu adalah Yahudi. Waladdallin, dan tidak juga jalan mereka yang sesat itu adalah Nasrani. Jadi dua kelompok besar ni, tanpa kita sedar sebenarnya setiap hari kita minta lindung. Kan seruan-seruan dia tu memang menjadikan umat Islam tu boleh jadi lemah lah. Boleh jadi lemah. Boleh tengok macam mana mereka cuba untuk gagalkan umat Islam. Dia tak suruh tukar agama, tapi dia suruh ikut cara hidup. Kan 5F, tak silap saya kan, 5F ke 5S ke apa, saya tak ingat. 5S lain. Yang tu orang office, kemai office, susun file. 5F, food, fashion, filem, benda tak lagi ada kan. Jadi benda-benda tu daripada situ jarum mereka masuk. Dia suruh kita ikut. Dalam filem dia cerita pasal Tuhan tu tak ada. Dia nak doktrin anak-anak kita seksual, dia galak kan, seks bebas apa semua daripada filem, daripada fashion. Kalau yang dedah-dedah tu, yang tu lah yang moden. Kan, jadi dia cucuk lah. Umat Islam pun ikut kan. Jadi seruan-seruan ini
Jibril nasihat kan, Jibril nasihat tengok, jangan layan. Itu je lah, mana dia panggil tu, jangan dilayan. Yang ketiga, perempuan berhias menggoda Nabi. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bi imra'atin hasiratin an dhira'iha wa 'alayha min kulli zinatin khalaqaha Allah Ta'ala faqalat ya Muhammad unzurni. Unzurni atau anzirni. Anzirni tunggu aku. Kalau unzurni tengok aku. Di sini tengoklah, unzur. Unzurni as'aluk. Falam yaltafit ilaiha faqala man hadhihi ya Jibril. Qala tilka ad-dunya ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka ad-dunya 'ala al-akhirah. Dan ketika baginda Nabi SAW berjalan-jalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu dia memanggil Nabi, ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu. Baginda tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Baginda bertanya kepada Jibril, siapakah perempuan itu wahai Jibril? Jibril berkata, itulah dunia yang mempersonakan, sifat dia menggoda. Macam orang perempuan, dia dedah orang tengok dan orang tergoda. Kan jadi begitu. Jadi begitulah dunia, dia dedahkan apa yang ada pada diri dia untuk menggoda menggoda manusia lah supaya lalai. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia daripada memilih akhirat. Kalau kita tengok dalam Nabi tak menyahut tu pun umat penuh dah, maknanya gila kan dunia kan. Dalam Nabi tak menyahut tu pun banyak sangat dah kita ni cenderung pada dunia. Payah nak ingat mati. Kan kalau dapat harta, dapat jawatan, dapat pangkat, dapat macam-macam benda daripada dunia, susah nak dilepaskan. Tu orang kata letakkan dunia di tangan, di hati jangan. Kan? Jadi, kalau letak dalam hati habis, semua benda pun susah dia nak lepas. Yang keempat, lelaki tua memanggil Nabi SAW. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bi syaikhin yad'uhu muntahiyan 'anit tariq yaqulu halumma ya Muhammad faqala Jibril bal sir ya Muhammad faqala man hadha ya Jibril qala hadha aduwullah iblis arada an tamila ilaih. Dan antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang memanggil-manggil baginda Nabi dari tepi sebatang jalan. Dia berkata, kesinilah sebentar wahai Muhammad. Maka Jibril memerintahkan Nabi, teruskan jalan, jangan pedulikan dia wahai Muhammad. Baginda Nabi SAW bertanya, siapakah lelaki tua ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Dia ingin mempengaruhi kamu agar condong hatimu kepadanya. Okay, jadi ini siapa? Iblis. Yang kelima, perempuan tua di pinggir jalan. Wasara fa'idha huwa bi'ajuzin ala janibit tariq. Faqalat ya Muhammad, unzurni as'aluk. Falam yaltafit ilaiha. Faqala man hadhihi ya Jibril? Qala innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhihi al-ajuz. Ketika baginda Nabi SAW asyik menikmati jalan yang panjang, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya sesuatu kepadamu. Baginda Nabi tidak pun menoleh kepada perempuan itu, apatah lagi mahu berbicara dengannya. Baginda Nabi SAW bertanya, siapakah perempuan tua itu wahai Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya tidaklah tertinggal lagi dari umur dunia ini melainkan sisa umur pada perempuan yang tua ini. Dah nak kiamat sangatlah kita ni. Perempuan tua, umur yang dah lanjut sangat. Maknanya, yalah, walaupun umur ni kita tak kira lah, mati tu bukan mesti tua. Kan? Tapi kalau orang yang memang tua, umur 120 dah contohnya, yang itu anytime lah. Istilah dia, anytime boleh meninggal. Jadi dunia ni macam tu juga. Anytime dia boleh berakhir. Hampir sangat dah kita dengan kiamat. Sebahagian kata Syekh Fahmi Zamzam kata kaitan 5 ni tadi, yang pertama tadi seruan Yahudi, seruan Nasrani, kemudian seruan dunia, kan. Yang kelima tu cerita umur dunia saja, dah nak habis. 3 yang utama ni tadi akan bawa kepada yang keempat. Maknanya seruan Yahudi, seruan Nasrani, seruan dunia, sebenarnya ketiga-tiga ni bawa kepada iblis. Sebab iblis tujuan dia itulah. Tujuan dia untuk sesatkan seluruh anak cucu Adam. Kan? Tambahan Imam Asy-Syami. Bertemu dengan para Nabi. Jadi pertemuan dengan para Nabi ni dalam banyak riwayat dia kadang-kadang berulang-ulang. Maknanya tak semestinya sekali tu je lah. Kadang-kadang ada riwayat dekat Aqsa jumpa lah. Dekat sebelum naik ke langit jumpa.
nanti di langit jumpa lagi. Jadi ada berulang-ulang kali jumpa lah. Terutama beberapa orang Nabi lah yang mendiami pada langit-langit yang tertentu kan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Itu yang di bawah pun jumpa, nanti di atas pun jumpa. Zada Asyami. Wa bainama huwa yasiru idh laqiyahu khalqun min khalqillah faqalu assalamu alayka ya akhir. Assalamu alayka ya hashir. Faqala lahu Jibril urdudil salam. Faradda thumma laqiyahum al-thaniyah. فقالوا له مثل ذلك ثم لقيهم الثالثة فقالوا مثل ذلك فقال من هؤلاء يا جبريل قال إبراهيم وموسى وعيسى ومر على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر توال صوت آدم كأنه من رجال شنوءة وهو يقول برفع صوته أكرمته وفضلته فسلم عليه فرد عليه السلام وقال من هذا معك يا جبريل فقال هذا أحمد قال مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة قال سل لأمتك اليسرى فساروا فقال يا جبريل من هذا قال هذا موسى ابن عمران قال من يعاتب ربه قال ويرفع صوته على ربه قال جبريل إن الله تعالى قد عرف له جدته. Dan dalam masa baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda bertemu makhluk daripada makhluk ciptaan Allah. Lalu mereka berkata, salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang akhir. Maksudnya Nabi yang last lah. Salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang menghalau umat di mahsyar kelak. Hasyir. Hasyir tu pengumpul. Umat tu besok dikumpulkan, dihalau ke padang mahsyar. Duduk semuanya mencari-cari syafaat. Berkumpul di bawah tapak kaki Rasulullah SAW. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi, jawablah salam mereka tu. Jawab salam mereka itu. Lalu baginda pun membalas salam mereka. Jadi Jibril ni jadi tour guide, maknanya jadi murabbi Rasulullah. Pada ketika itu bagi guide, kalau apa-apa yang disebut oleh Jibril, Nabi pun ikut. Nak jawab ke tak jawab, Jibril akan bagi tahu. Yang ni jawab salam. Yang tadi dunia panggil, perempuan panggil, Nabi tanya, ni siapa ni? Dia jalan terus. Jibril kata jalan, Nabi pun jalan. Jadi dalam kehidupan kita tu memang kena cari panduan. Kena cari panduan dalam hidup kita kan. Orang yang boleh pimpin kita, boleh bantu kita. Syaikh murabbi kita kena ada. Ya. Terus baginda bertemu kali yang kedua. Lalu mereka pun mengucapkan salam seperti salam yang lalu. Kemudian bertemu pula kali yang ketiga, lalu mereka pun berkata seperti itu juga. Baginda Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata mereka itu adalah Ibrahim, Musa dan juga Isa. Dan baginda Nabi melalui tempat Nabi Musa. Beliau sedang sembahyang di kuburnya, di samping timbunan batu berwarna merah. Tinggi tubuh badannya, lurus rambutnya, putih kelabu kulitnya. Seakan-akan beliau daripada kalangan orang kabilah Shanu'ah di Yaman. Kalau compare tu lebih kurang dengan orang kabilah Shanu'ah di Yaman. Dengan lantang Musa berkata, engkau telah memuliakannya, engkau telah melebihkan dia. Lalu baginda memberi salam kepadanya. Musa pun menjawab salam Nabi SAW. Musa berkata, siapakah yang bersamamu ni wahai Jibril? Jibril berkata, inilah Muhammad. Lalu Musa berkata, selamat datang seorang Nabi berbangsa Arab yang sentiasa menasihati umatnya. Musa pun berdoa keberkatan untuk baginda Nabi SAW. Dan dia pun berkata, pintalah kemudahan buat umatmu. Ni kamu ni nanti nak pergi Mi'raj ni. Nanti minta dekat Allah. Minta dekat Allah kemudahan untuk kamu punya umat. Ini pesan daripada senior. Senior lah sebab Nabi Musa dah lalu dakwah dengan Bani Israel. Pening menghadap Bani Israel. Jadi nanti kamu mintalah yang mudah untuk umat kamu bila bertemu Allah. Kemudian Nabi serta Jibril meninggalkan Musa. Jadi dah jalan. Maka baginda berkata, wahai Jibril, siapakah orang tu tadi? Kan? Jibril berkata, dia adalah Musa bin Imran. Baginda bertanya lagi, dengan siapakah dia bercakap tadi? Yang keras suara tinggi, suara nampak macam kasar tadi tu. Jibril berkata, dia bercakap dengan Tuhannya. Dia bermunajat dengan Allah, cakap macam tu. Maka baginda SAW berkata, beliau melantangkan suaranya di hadapan Tuhan. Cakap dengan Tuhan macam tu soalan macam tu lah. Sebab menjerit dengan suara lantang lah. Suara lantang Nabi Musa. Maka Jibril berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mengenal perwatakan Musa yang selalu begitu cara bicaranya. Kan? Jadi kita kata apa? Ada orang-orang tertentu ni memang perwatakan dia, watak dia keras.
Kan watak dia keras. Kalau apa namanya, mengaji pun guru mengaji kena marah kan. Kan guru mengaji kena marah. Yang ngaji dengan Kobat Center jangan marah guru ya. Kan. Jadi kadang-kadang macam itu. Dia ada orang dia perwatakan dia keras. Perwatakan dia keras. Jadi memang Nabi Musa ni fizikal dia pun macam tu. Bulu romanya tajam. Dalam riwayat sebut kalau dia pakai baju 2 lapis pun bulunya masih keluar, tercacak. Boleh nampak di atas baju. Bulu dia, badan dia pun besar kan. Sekali tumbuk kan mati. Sekali tumbuk, orang yang ditumbuk mati. Jadi orangnya berperwatakan keras. Cara bercakap macam tu. Nabi Musa turun daripada munajat di Tur Saina, tinggalkan kepada saudaranya Nabi Harun kan. Tinggalkan umat pada Nabi Harun. Tengok habis dah sembah lembu dah semua umat. Umat dia yang ditinggalkan 40 hari. Apa yang dia buat pada Nabi Harun kan, dia tarik janggut kan. Tarik janggut Nabi Harun. Jadi karakter. Dia ada orang, karakter dia memang perwatakan dia tegas ya, keras. Kadang-kadang cara bercakap, cara bermuamalah, ada jenis orang dia. Kadang-kadang kawan kita sebahagian macam tu kan. Cara dia tegur, bagi salam boleh macam kan, bagi salam dia. Jumpa kita, hidup lagi ingat mampus dah. Cara bagi salam dia. Kan kita pun tak biasa kawan orang macam ni bagi kita. Kasaknya hang. Kan, aku eloklah hidup lagi, hang nak doa aku mampus ke? Kan kita pun tengok, tak, dia kata biasalah tu, itu makna hidup lagi hang ingat mampus dah, itu bagi dia biasa. Sebab ada karakter orang-orang yang tertentu tu memang macam itu. Dia keras sikit, perwatakannya keras. Tapi biasanya dalam hati ada taman. Kan? Terus, jadi ini perwatakan Nabi Musa. Wa marra ala syajaratin ka'anna thamaraha as-sarfu tahtaha shaykhun wa 'iyaluh fara'a masabiha wa daw'an faqala man hadha ya Jibril qala abuka Ibrahim fasallama alaihi salam wa qala man hadha ma'aka ya Jibril qala hadha ibnuka Ahmad faqala marhaban bin nabiy al-arabi al-ummi alladhi balagha risalata rabbih wa nasaha li ummatihi ya bunayya innaka laqin rabbaka al-layla wa inna ummataka akhiru al-umam wa ad'afuha fa in istata'ta an takuna hajatuka au julluha fi ummatika faf'al wa da'alahu bil barakah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyumpai sebatang pohon yang tinggi berbuah besar. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki tua bersama keluarganya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lampu-lampu yang terang benderang cahayanya. Maka baginda berkata, siapakah lelaki ini wahai Jibril? Jibril berkata, beliau adalah ayahandamu Ibrahim. Kenapa ayahanda? Sebab memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Maka baginda Nabi memberi salam kepada Ibrahim dan Nabi Ibrahim menjawab salam Nabi. Nabi Ibrahim berkata, siapakah lelaki ini yang bersamamu wahai Jibril? Jibril berkata, baginda adalah anak andamu Ahmad. Lalu Nabi Ibrahim menyambut kedatangan Nabi dengan ungkapan, selamat datang Nabi yang berbangsa Arab yang ummi, yang menyampaikan risalah Tuhannya, kan? Dan menasihatkan umatnya, wahai anak andaku. Jadi Nabi Ibrahim pun sebut anak andaku sebab keturunan dia, kan? Jadi dua orang yang sebut. Nanti kita akan tengok 7 langit. Nabi akan jumpa nabi-nabi tertentu pada 7 langit. Ada 2 orang Nabi yang akan sebut ibni ni, anak andaku ni. Ada 2 orang Nabi yang sebut. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Ibrahim. Yang lain cuma sebut akhi saja, saudaraku. Kerana apa? Saudara lah. Mana nabi-nabi yang lain ni bersaudara, tapi bukan keturunan. Nabi Adam memang keturunan lah, semua orang manusia pun. Jadi kalau kita pun nak mengaku jadi keturunan Nabi, boleh lah. Cuma kena pilih Nabi lah. Nabi, keturunan Nabi tu Nabi Adam. Saya keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi. Jalur mana? Sayyidina Hasan ke Sayyidina Husin? Tak ada Sayyid pun pada nama. Saya keturunan Nabi Adam. Kan? Maknanya manusia lah. Semua anak Nabi, anak cucu Nabi. Kan? Okey. Sesungguhnya engkau malam ini akan bertemu Tuhanmu, dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan terlemah. Maka seandainya engkau sanggup berbuat sesuatu untuk keperluan umatmu sepenuhnya atau sebahagian daripadanya, maka lakukanlah itu. 2 orang dah nasihat. Nabi Musa pun bagi tahu, kalau boleh buat untuk umat, buatlah.
Kemudian Nabi Ibrahim AS pun mendoakan keberkatan buat Nabi Muhammad SAW. Terus sikit lagi, pukul 10 pukul 10 dah. Habiskan sikit je sampai sebelum tiba Baitul Maqdis. Fasara hatta atal wadi alladhi bil Madinah, yakni Baitul Maqdis. Fa idza jahannamu tankashifu an mithli zarabi. Faqila ya Rasulullah, kaifa wajadtaha? Qala mithla al-hammah awil hamam. Intahat ziyadatu syami. Maka berlalu pergilah baginda Nabi SAW sehingga sampai di suatu danau yang luas di kota yang dituju, yakni kota Baitul Maqdis. Maka tiba-tiba ternampaklah oleh baginda Nabi di arah lembah itu lubang neraka Jahannam yang terbentang luas, seperti permaidani yang terhampar. Maka baginda Nabi ditanya, hal wadi Jahannam? Wadi itu lembah lah. Wadi itu lembah. Wadi Jahannam itu dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mendapati keadaannya? Baginda menjawab, keadaannya seperti bara api yang sangat panas. Ini maknanya sekali lagi lah dipertontonkan berkenaan dengan keadaan neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka Jahannam, dijauhkan kita daripada neraka Jahannam, dan juga azab-azabnya diselamatkan kita, dan dipermudahkan jalan kita untuk ke syurga Allah dengan kenikmatan yang tidak putus-putus di dalamnya bersama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti dulu di sini. Apa nak tengok sikit ada komen. Tak ada apa. Fatima S kata, saya biasa dengar orang cakap macam Ustaz kata, kasar terkejut pertama kali dengar. Yalah, time pertama kali dengar dah lama-lama biasa kan. Dah kita kawan dengan dia, kita tak ada apa, dah rasa biasa je lah. Wallahualam, mudah-mudahan ada kebaikan daripada majlis kita pada hari ini. InsyaAllah petang nanti, pukul 3 petang bersama-sama dengan Ustaz Abdul Rahman insyaAllah untuk sambung Kifayatul Muhtaj, dan keesokan harinya, saya lupa maklumkan juga, InsyaAllah selepas ini sekejap lagi pukul 10 lebih, Al-Fadhil Ustaz Omar akan ada kelas tajwid juga insyaAllah. Kelas tajwid bersama dengan Ustaz Omar, live di Facebook kita lah. Jadi boleh nantikan, boleh tengok sambung kelas tajwid Ustaz Omar. Mudah dah sihatlah sikit insyaAllah, boleh online daripada rumah. Boleh online daripada rumah. Jadi akan sambung kelas tajwid insyaAllah selepas ini. Wallahualam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.